Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'a wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita memanfaatkan waktu dan tenaga dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kesihatan, tenaga dan masa untuk kita menjana kebaikan kita dunia dan akhirat, mencari jalan lurus menuju kepada redha Allah SWT, menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dan syariatnya dan sunnahnya. Mudah-mudahan dengan semua tujuan kita demikian, objektif kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala, akan redanya, sehinggalah bertemu Allah dalam keadaan Allah mengampuni dan juga memberi rahmatnya yang maha luas. Amin ya rabbal alamin. Masih pada tuan-tuan yang melapangkan masa untuk kita duduk dalam mendengar pengajian kitab hadis, kalam, perkataan, isyarat, ajaran daripada baginda Rasulullah SAW. Kerana tidak ada perkataan yang lebih mulia selain daripada Al-Quran, iaitu yang lebih mulia daripada perkataan baginda Rasulullah SAW. Mendengarnya akan membuahkan cahaya dalam hidup, mendengarnya akan membuahkan petunjuk kita di dunia dan sehinggalah berjaya di akhirat. Ini yang kita harapkan. Walaupun sebahagian kita selesai solat, ada kerja, ada urusan dan sebagainya, tapi amanah yang kita ada, kita teruskan pengajian daripada kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, lebih terkenal dengan panggilan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan ilmu yang banyak daripada apa yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi ini. Hadis berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, yang berkaitan dengan tidur. Sunnah, jadi Islam ni syumul, bersikap menyeluruh. Semua ada aturannya. Nak makan ada aturan macam mana cara nak makan, nak pakai pakaian, nak naik kenderaan, nak masuk rumah keluar rumah, nak tidur bangun tidur, semua kehidupan 24 jam kita ni ada aturan yang diaturkan oleh Islam. Kenapa? Kerana supaya kalau kita buat dengan aturan yang diaturkan, adab, kita sebut ada adab, maka perbuatan kita tu akan dicatat sebagai pahala. Makan dengan adab sunnah Nabi dapat pahala, pakai baju dengan sunnah Nabi dapat pahala. Kita kena cari pahala. Kita kena cari pahala lah sebagai modal untuk kita mengundang rahmat Allah dan kejayaan di akhirat nanti. Tuan-tuan, dalam Islam ada 5 hukum. Apa dia? Wajib, seperti contoh sembahyang 5 waktu, puasa, zakat dan sebagainya. Yang kedua, sunat, hukum sunat seperti sembahyang sunat, i'tikaf masjid dan seumpamanya. Yang ketiga, harus bagi kita, iaitu tidak ada catatan pahala ataupun dosa. Maksud kalau kita buat benda tu tak ada pahala, tak ada dosa. Seperti tuan-tuan nak jogging, benda harus, tak ada pahala, tak ada dosa. Tuan-tuan nak makan, tak ada pahala, tak ada dosa, kan? Nak pakai pakaian warna-warna ni, ada yang putih, ada yang warna tu warna ni, itu tak ada lah nilai pahala dan dosa, kecuali yang wajib tadi tetaplah buat dapat pahala. Kalau kita tinggalkan benda tu dosa. Wajib. Sunat kalau kita buat dapat pahala, kalau tinggal pun tak berdosa. Yang wajib tinggal berdosa. Harus tak ada pahala, tak ada dosa. Kalau buat, kalau tinggal terpulang. Seperti kita naik kereta, nak naik datang masjid naik kereta kan, naik motor, pulang nak jalan kaki boleh. Benda harus, tak ada nilai pahala, tak ada dosanya. Dan yang ketiga, yang keempat, benda makruh. Makruh ni kalau kita tak buat,
akan diberi pahala. Kalau kita buat tak dikira berdosa. Tak berdosa. Kalau tinggal dapat pahala. Haram, mesti tinggal. Tinggal kerana Allah dapat pahala. Kalau kita buat berdosa. Jadi yang harus tadi tak ada pahala dan tak ada dosa. Makan, pakai pakaian warna-warna apa dan sebagainya. Tapi kalau benda harus ni kita selitkan sesuai dengan sunnah Nabi, dengan niat yang baik, perbuatan yang betul, cara Nabi ajar, maka yang harus tak ada nilai, tak ada pahala tadi akan dicatat pahala. Seperti contoh makan, minum, tidur. Tidur, semua tidur. Orang tak Islam pun tidur, binatang pun tidur, manusia mana pun tidur. Tak ada lah pahala, tak ada dosa. Nak tidur, tidur. Kan? Tapi kalau tidur dengan sunnah Nabi, maka dicatat pahala. Itu supaya kehidupan kita 24 jam ni ada pahala, menjanakan pahala 24 jam. Boleh jadi. Tidur dah 8 jam dikira pahala. Bangun tidur, pergi tandas, keluar tandas, kalau dengan sunnah Nabi dicatat sebagai pahala. Kalau tak ikut sunnah Nabi, tak ada doa-doa yang kita baca, tak ada apalah. Kan? Tak ada nilai pahalanya. Bayangkan buang benda kotor pun dapat pahala. Cantiknya Islam. Nak pakai baju dengan bismillah, dengan baca doa alhamdulillazi kasani ma uwari bi aurati wa atajammalu bi 'alan nas, ada pahalanya. Pakai baju pahala. Kalau tak ada doa tersebut, tak ada bismillah, tak ada alhamdulillah, pakai biasa. Semua orang pakai, orang tak Islam pakai baju, tak ada nilai pahalanya. Kan? Begitulah naik kereta. Naik kereta pergi masjid, kalau tak ada niat yang baik, tak ada bacaan doanya, tak ada apa-apa. Dapatlah pahala pergi ke masjid, tapi naik kenderaan tu tak ada pahala. Tapi kalau naik kenderaan dengan doa, ada nilai pahalanya. Dan di situ nilai redha Allah, rahmat Allah Ta'ala. Maka disebutkan di ini, kita nak tengok bagaimana cara Nabi tidur, adab-adabnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 11 rak'atan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat malam 11 rakaat. Sembahyang apa tu 11 rakaat? Sebahagian riwayat menyebut sembahyang sunat witir 11 rakaat. Witir maksimum 11 rakaat. Witir sunat yang Nabi anjurkan sangat-sangat, merayu supaya kita buat witir, jangan tinggal. Tuan, jangan tinggal witir. Kita selalunya, kebanyakan orang witir kenai dengan witir ni hanya bulan Ramadan. Sebab tarawih witir, tarawih witir. Luar Ramadan dah witir tak ke mana. Jangan. Witir benda yang sangat penting, walaupun tak fardu, tak wajib, tapi ia adalah sangat penting. Nabi SAW berpesan kepada sahabat, wasiat, so jangan tinggal sembahyang duha, sembahyang witir dan sembahyang malam. Sembahyang witir penting. Witir bermula daripada kita selesai solat Isyak, boleh buat witir. Penamat witir subuh, azan subuh, itu penamat dia. Jadi mungkin kita sembahyang Isyak pukul 8.45, 9 malam, sampai subuh tu pukul 6. Berapa jam, banyak jam, kan? Jadi dituntut sembahyang witir ni sekurang-kurang 1 rakaat cukup setiap malam. Tapi mana lebih baik, boleh kita buat lepas sembahyang Isyak, sebelum kita tidur, boleh. Ataupun kita tidur dulu tanpa witir, bangun sembahyang sunat tahajud, last baru witir pun boleh. Dua-dua tu mana lebih baik? Lebih baik yang bangun malam buat witir. Tapi kalau ada orang yang tak kadang-kadang bangun malam, kadang-kadang tak bangun, lebih baik dia buat witir sebelum tidur. Lebih baik buat witir sebelum tidur. Jadi witir, sekurang-kurang witir 1 rakaat. Itu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini maksimum witir. Jadi Nabi tak pernah tinggal sembahyang witir 11 rakaat. Ada yang mengatakan Nabi campur witir sebahagian lagi dengan solat tahajud dan malam. Fa idza tala'a al-fajr, dah sembahyang malam, tengah malam ni maksud sebelum subuh.
11 rakaat, tapi sembahyang 11 rakaat kalau kita mungkinlah buat 10 minit kan, 15 minit laju. Tapi 11 rakaat Nabi kan, boleh habis 1 rakaat dengan bacaan surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surah 1 rakaat. Itu 1 rakaat Nabi. Bagaimana sebelah ini? Fa idza tala'al fajru, apabila terbit fajar subuh, shalla raka'atain, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Khafifatain, 2 rakaat, simple, ringan. Jadi kita buat azan sembahyang sunat. Sebagian orang mengatakan dia pecah sembahyang sunat fajar 2 rakaat, sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Bagi saya, pada amalan saya sendiri, tak, kita lepas azan hanya ada 2 rakaat saja. Walaupun kita tak menyalahkan, tak salah pun dia nak buat 4 rakaat, 2 fajar, 2 qabliyah subuh, 4 jadi 4, silakan, tak ada masalah kan? Tapi sekurang-kurangnya 2 sahaja pun dah cukup qabliyah subuh. Dan ini sunat-sunat yang mengiringi sembahyang yang tak pernah Nabi tinggal. Tuan, kalau zuhur tak sempat, qabliyah, ba'diyah, asar qabliyahnya, maghrib, isyak, tapi subuh jangan tinggal. Kalau boleh qadha. Kalau terlepas, datang lambat, imam dah sembahyang subuh, kita qadha lah nanti, buat 2 rakaat lagi ya. Summa taja'a ala syaqqihi al-ayman. Jadi nak sebutnya sunnah Nabi yang pertama, bangun malam sembahyang 11 rakaat. Lepas tu bila azan subuh, sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat tadi. Yang ni kita jarang buat. Apa dia? Summa taja'a, setelah selesai 2 rakaat qabliyah subuh, Nabi baring sekejap. Pernah buat tak? Kita di masjid payah sikit kan? Baring. Lepas sembahyang kita baring, kebah badan di atas lambung kanan, hatta yaji al-muadzin, sehinggalah tukang azan datang untuk qomat sembahyang subuh. Jadi antara sembahyang sunat qabliyah subuh selesai dengan sembahyang fardu, Nabi baring sekejap. Dengan syarat yang pertama sekali, kalaulah bukan tempat awam macam kita ni di masjid, nak baring kan, orang nak sembahyang terganggu, nampak hudu, baring dalam masjid kan, tak cantik, tak elok nak buat. Adapun Nabi buat ni dalam rumah dia, sebab Nabi sembahyang sunat qabliyah dalam rumah Nabi, dan Nabi baring pun dalam rumah dia. Bukan baring lena, tak lena pun, hanya rebah badan, baring badannya, tak lena pun. Itu sunnah yang kalau boleh kita buat, silakan. Mungkin belakang-belakang sana ke kan, orang tak nampak tu okey sikit. Ni dalam-dalam ni tak apa cantik lah. Baring sekejap sebelah kanan, dalam sekadar 1, 2 saat, 3 saat, 4 saat dah bangun untuk tunggu qomat barulah terus solat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, pendapat yang dapat diakui kebenarannya adalah berbaring sejenak setelah solat sunat qabliyah subuh, hukumnya sunnah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan telah disebutkan sebelumnya. Kemudian berbaring di sebelah kanan. Nabi buat benda ni kerap, boleh kata setiap pagi. Sunat, sehingga perbuatan tersebut hukumnya sunat dan bukanlah hukumnya wajib, bukan wajib. Yang disunnahkan adalah berbaring miring ke kanan sahaja, bukan tidur, bukan lena ya. Okey, hadis seterusnya daripada Hudzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu qala, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddih. Nabi bila tidur waktu malam, Nabi akan letak tapak tangan di bawah pipi, walaupun ada bantal. Baring nak tidur malam ni, tidur malam, Nabi baring sebelah kanan. Jadi muka Nabi menghadap kiblat. Rusuk kanan sebelah bawah, rusuk kiri naik atas. Kan, boleh bayang tuan. Dan tapak tangan kanan letak kat pipi kanan. Summa yaqul, kemudian Nabi baca doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Doa tidurlah. Wa idza istayqadha qala, bila Nabi bangun tidur ada doa lagi, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau ini je kita baca,
doa tidur dengan cara Nabi, baca doa tidur, lena macam biasa. Ni tangan macam mana Ustaz? Sampai ke pagi ke? Tak, mula-mula tidur je tuan-tuan, gedebum tidur, tak tangan kat situ, baca doa. Lepas itu tuan-tuan nak pusing 360 darjah, pusing lah macam mana pun, kan? Tak apa dah, kita dah ambil yang permulaan sunnah, dah catat pahala kerana Nabi. Dan bangun pula alhamdulillahillazi ahyana ba'd, bangun-bangun sebelum basuh muka, sebelum masuk tandas, sebaiknya baca. Kalau dah pun bangun turun ke tandas nanti bacalah pun tak apa, tapi lebih baik lebih awal. Apa dia makna alhamdulillahillazi? Kalau bismika, Allahumma bismika, ya Allah, dengan nama engkau aku mati dan aku hidup. Tidur tuan-tuan adalah sebahagian daripada mati. Tuan-tuan dalam syurga ada tidur tak? Boleh tidur dalam syurga? Oh, katil cantik, istana sejuk, memang hebatlah syurga ni. Oh, nak tidur puas-puas. Tuan-tuan dalam syurga tak ada tidur tuan. Dalam syurga tak ada tidur. Tak best eh? Tak, kita menikmati kehidupan dalam syurga tanpa tidur. Kerana tidur tu mati. Tidur tu anak kepada mati. Jadi dalam syurga tak ada mati. Mati dah kena sembelih. Mati ni kalau macam kambing dah kena sembelih, dah tak ada mati. Berarti dalam syurga tak ada tidur. Allah mak, habis kita stres kan? Tak tidur, tak boleh rehat. Kita, badan kita, jantung kita tak tuan, benda tu dah tak ada. Walaupun tak tidur 24 jam tapi tetap bertenaga, sihat, kuat. Kekuatan sihat tu untuk menikmati nikmat-nikmat. Jadi kalau kita habis masa untuk tidur, kita tak dapat, tak sempat nak menikmati syurga yang macam-macam kenikmatan, kan? Jadi tak ada tidur. Dunia aja ada tidur. Tidur tu sebahagian dari mati. Seperti mana doa ni, ya Allah, dengan nama engkau aku mati dan aku hidup balik. Mati apa? Mati tidur ni, nak tidur ni dengan nama Allah, dan bangkit nanti pun dengan nama Allah, kan? Jadi kita ni banyak kali ialah mati. Tiap-tiap hari kita mati. Ya betul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan perkataan wafat. Hina, apa ni dalam Quran tersebut cerita tentang wafat. Allahu alladhi yatawaffal anfus, Allah lah yang matikan jiwa manusia. Hina, apa ni, ketika mana mereka tidur di waktu malam. Apa ayat ni? Saya tak lengkap baca tu. Jadi bangunnya dengan alhamdulillahilladzi, segala syukur bagi Tuhan yang menghidupkan kami dari mimba lima amatana, setelah dia matikan kami. Dia dah mati, dia hidupkan balik. Jadi tuan-tuan, kalau kita bangun lupa nak sebut alhamdulillah, berarti kita tak bersyukur setelah Allah hidupkan kita balik, kan? Dah mati dah, patut mati. Kalau mati terus tak bangun, kan? Tapi Allah hidupkan kita balik, berarti kita bersyukurlah, alhamdulillah. Tak ingat nak baca doa alhamdulillah panjang sangat Ustaz, alhamdulillah ahyana. Okey, alhamdulillah cukup. Bismillah, alhamdulillah, pun dapat pahala. Jadi bayangkan kalau kita tidur dengan adab Nabi, dengan yang tadi ni, baring, kedudukan rusuk kanan belah bawah, rusuk kiri atas. Katil saya Ustaz tak boleh nak menghadap kiblat. Tak apalah kalau dapat kita menghadap dulu, baring gedebum, mula-mula tu cari arah kiblat mana, muka kita ke kiblat, rusuk kanan belah bawah, rusuk kiri naik atas, dan tapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Lepas tu tuan-tuan pusinglah balik ke arah bantal kita, ke arah kedudukan katil kita, pusing kan? Mula-mula je. Itu antara adab dan sunnah Nabi ketika tidur. Kita kata, alah, buat apa nak ikut ni, payah kan, baring gedebum tidur macam mana pun lena juga. Ya, bukan masalah tak boleh lena dengan lena, kan? Orang kafir boleh lena, kambing tidur boleh lena, tuan. Tapi kita nak tidur kita ada nilai, ada value dia. Ni tidur kosong 8 jam tak catat pahala apa, rugi ke? Jadi kalau 8 jam kita kosong, 8 jam kita kosong, berarti dalam hidup kita 1/3 habis tanpa pahala. Itu belum tolak yang sembang, yang makan macam-macam.
1/3 dah habis kosong. Tak kau rugi? Tuan-tuan umur 30 tahun, 10 tahun tidur je. 30 tahun, 10 tahun habis masa tidur je. Tu belum campur tidur dalam kuliah lagi, tidur waktu khutbah lagi. Kan? Jadi rugi masa kita. Biar 10 tahun daripada 30, 20 tahun daripada 60, itu ada pahala dia. Untung dengan permulaan yang mudah. Bismillah, bismika Allahumma bismika amutu ahya, gedebum tak tangan ini, dah sudah. Itu pusing macam mana nak tidur. Itu bangun nanti alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selesai 8 jam catat pahala. Itu sunnah Nabi. Untungnya orang yang kenal sunnah dan amalkan sunnah Nabi SAW. Macam makan, kita makan masuk kenyang, okey kenyang, tapi tak ada pahala dia. Tapi kalau dengan baca doa, dengan guna tangan kanan, dengan adab demikian, makan kita kenyang pun dapat, pahala akhirat pun dapat, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Untung. Antaranya lagi daripada Ya'ish bin Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala abi, ayahandaku bercerita, bainama ana muttaji'un fil masjid, ketika mana aku baring dalam masjid. Dia kata masa ni dia budak, ayah dia tegur dia baring dalam masjid. Ala batni, aku tidur meniarap. Idza rajulun yuharrikuni, tiba-tiba ada seorang lelaki, ni ayah dia yang tidur ni, ayah dia cerita ke anak dia. Satu ketika ayah dia tidur meniarap dalam masjid. Tahu meniarap kan tuan? Dada kita ke bawah. Yuharrikuni, tiba-tiba ada orang kejut aku, bangun. Birijlih, dengan goyang kaki dia. Maksudnya kejut di kaki, kejut bangun. Faqala inna hadha dha'jatun yubghiduha Allah. Tidur macam ni, tidur yang mendatang kemurkaan Allah. Allah murka tidur macam ni, niarap. Fa nazartu, aku paling tengok siapa yang kejut tadi. Tengok Rasulullah yang kejut aku. Tidur meniarap tak boleh. Meniarap kerana nak urut belakang kita, kerana nak berubat belakang kita, doktor suruh meniarap sekejap, itu tak ada masalah. Tapi tidur lena. Meniarap makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Dari sudut sunnah tak boleh, tapi dari sudut kesihatan pun tak elok lah tuan. Mungkin tuan-tuan pakar ke, sebab kita menekan jantung kita. Tidur sunnah tadi, kanan belah bawah, kiri atas, merehatkan jantung kita. Jantung kita duduk atas, jantung kiri ni. Kalau kita tidur terbalik, kiri di bawah, jadi menekan jantung. Kita nak nafas sampai payah. Kalau kena ada orang asma, lagi masalah. Kan? Tapi dengan sunnah Nabi ni sesuai dengan kesihatan, sesuai dengan kebaikan badan kita. Kalau tak baring belah kanan bawah tadi pun, sekurang-kurangnya kita melentang, bukan meniarap. Meniarap menekan jantung kita, dan kita nak bernafas payah, dada kita nak kembang, ya. Itu signifikannya untuk kesihatan kita. Jadi Nabi kata tidur macam ni tak elok. Syaitan suka, Allah murka. Meniarap. Kecuali kerana sakit belakang tak boleh tidur, itu kerana yang dikira uzur. Dan kena pesan, kita kena pesan pada diri kita tak boleh buat, dan pesan pada siapa? Seperti Dighfah ni, si bapa pesan ke anak dia, kau jangan tidur baring, jangan tidur meniarap. Jangan tidur meniarap. Inna hadhi, tidur ini boleh mendatangkan murka Allah. Qala fa nadartu, tiba-tiba aku tengok yang tegur aku itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang tidur meniarap. Hadis lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat alaihi min Allah ta'ala tiratun. Siapa yang duduk di satu tempat tak baca zikir nama Allah, tak sebut nama Allah, maka dia akan menyesal sesal-sesalnya di akhirat.
Sebab apa? Walaupun dunia kita kata duduk saja, seminit je nak duduk sembang je, ataupun nak minum kopi sekejap je, tapi duduk tu tak sebut bismillah, tak sebut nama Allah, Allah Akbar ke, subhanallah ke, alhamdulillah ke, tak ada sebut zikir langsung, menyesal. Sebab seminit di dunia, di akhirat kita akan menyesal bertahun-tahun. Kenapa? Kalau boleh waktu akhirat kita nak cari yang seminit tu pun jadi pahala, yang minum seteguk pun jadi pahala. Sebab nak selamat daripada neraka Allah, semua cari pahala. Menyesalnya aku duduk sembang kedai kopi, langsung tak sebut nama Allah. Duduk minum dengan kawan, langsung tak sebut nama Allah. Minum tak baca doa, tak baca bismillah, menyesal. Sebab tu benda tu tak mendatangkan apa-apa dah di akhirat. Sebab tu Nabi kata kalau duduk, contoh kita nak duduk, kita jalan, duduk bismillahirrahmanirrahim, bismillah kan, dengan nama Allah. Tambah lagi nak makan, minum dan sebagainya, sebut nama Allah. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ni, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tahu apa faedah? Mungkin tuan-tuan kata, alah ustaz mengajar benda macam ni, kami tahu dah. Ni bukan tuan-tuan nak sebut, maksudnya saja contoh kita nak buat. Benda remeh. Tapi walaupun ilmu kita tak tahu, tak dapat, kita tak dapat ilmu, tapi kita dapat keampunan Allah, kita dapat jalan syurga, kita dapat kasih sayang Allah, dapat peluang mati nanti. InsyaAllah orang yang istiqamah dengan majlis ilmu pasti matinya dengan husnul khatimah, husnul khatimah saat kematian. Itu sebagai keputusan kita syurga neraka, dah tahulah keputusan awal, kita dah tahu mati husnul khatimah, selamatlah dia. Mati dengan su'il khatimah belum tentu, tak tahu keadaan macam mana selepas mati ni. Tak, azab lebih berat. Jadi orang yang selalu hadir dalam majlis ilmu, berarti dia suka duduk dalam majlis zikir, duduk dalam taman syurga. Allah suka, Rasulullah pun sayang, maka diberi keistimewaan akhirat nanti. Jadi kalau duduk dalam majlis lara, tak ada sebut nama Allah langsung, dia akan menyesal dunia sekadar kita tepuk dahi tuan, Allah silapnya aku. Tapi menyesal akhirat satu seksaan, dia akan gigit kuku dia, tangan dia, makan. Menyesalnya aku ngak makan. Disebutkan. Bergantung pada sesal apalah. Kalau menyesal sebab dia buat dosa, dia akan menyesal sampai makan, gigit, rosakkan tangan dia sendiri. Dan seterusnya Nabi kata, manit taja'a, siapa yang baring masja'an, tidur, la yadhkurullah, tak sebut nama Allah, fihi kanat alaihi minallahi tirah, juga akan menyesal akhirat. Tidur tak sebut nama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita dan tuan-tuan semua, supaya kita tidur ingat nama Allah, bangun ingat nama Allah, buat apa pun ingat nama Allah. Duduk dengan kawan, bismillahirrahmanirrahim. Sembang juga, benda bukan tak boleh sembang lah. Lepas tu selesai majlis kita, kalau setiap pertemuan, antara sunnah yang kita lupa iaitu istighfar. Nabi ajar bila selesai majlis ni bukan hanya majlis ilmu zikir ni je kat masjid je. Tuan-tuan minum kopi kat kedai dengan kawan, tu majlis. Duduk sembang kejap kat kereta, kat bonet kereta, selesai, kalau dapat baca subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disebut kafarah majlis, pengampunan dosa yang kita dalam majlis. Mungkin kita sembang tadi hal dosa, dengan baca subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dosa tadi Allah ampun. Dosa sembang-sembang tadi ni Allah ampun. Jadi kalau dia tidur tak sebut nama Allah, memang menyesal sungguhlah. 8 jam, 9 jam, 10 jam tidur. Kalau dah tadi umur 60, dah 20 tahun tidur, 20 tahun kosong, apa pun tak ada, tak catat pahala, rugi tuan. Jangan. Mula hari ni kita berazam untuk beramal sunnah Nabi. Jadi kita susun balik
keseluruhan sunnah Nabi untuk tidur. Yang pertama sekali, sunnah yang jarang mungkin saya pun kadang-kadang buat, kadang tak buat, iaitu ambil wudu untuk tidur. Sunnah, ya sunnah Nabi ambil wudu untuk tidur. Tuan-tuan nak pergi katil, ambil masuk tandas, seperti kita masuk tandas, kita buang air dulu, burus gigi, kan? Ambil wudu ke situ. Walaupun tuan-tuan baru balik masjid, dah semayang tadi, ada wudu lagi, tak kentut pun, balik dum tidur, jangan lagi, balik ambil wudu lagi, kerana tadi semayang wudu semayang, ni wudu untuk tidur, sunnah. Ambil wudu lagi, jangan harap wudu semayang tadi, kan? Lebih baik saya sebut, lebih baik kita ambil wudu semula untuk tidur. Itu ada hadis. Yang pertama. Yang kedua, kita baring seperti Nabi sebut tadi, ke arah kiblat, kanan di bawah, kiri atas, tapak tangan kanan letak kat pipi sekejap. Lepas tu baca doa, Allahumma bismika amutu ahya. Itu seringkas doa tidur. Ada lagi doa-doa yang lain, banyak lagi. Lepas tu pusinglah tuan-tuan, nak pusing macam mana? Bangun nanti, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa syukur. Tapi ada lagi satu, jadi kalau nak tambah-tambah ada lagi banyak sunnah. Sebelum tidur baca 3 qul huwallah, al-falaq, an-nas, dan tiup di tapak kanan, dan sapu di seluruh badan kita. Buat kalau dapat ulang 3 kali macam tu. Apa hikmah? Supaya kita tidur dalam keadaan seolah kita pakai pakaian benteng diri daripada kejahatan yang kita tak nampak dan kita tak sedar waktu kita tidur, sihir ke, walaupun, dan juga tambah ayat kursi, sekali ayat kursi sebelum kita rebah, ayat kursi sebelum baring. Tadi dia cerita baring tadi, sebelum baring ayat kursi, kan? Itu antaranya sunnah yang simple dan mudah. Tapi 8 jam punya tidur dicatat pahala 8 jam. 30 tahun, 10 tahun tu dah pahala tidur, pahala sunnah. Begitulah 60 tahun, 20 tahun, tercatat untung. Itu tentang tidur tuan. Termasuk tajuk baru, diperbolehkan tidur terlentang dan duduk bersila. Macam kita buatlah, Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah SAW mustalqiyan fil masjid. Jadi dia kata, aku pernah tengok baginda Nabi SAW baring terlentang. Dia salah terlentang kan, dalam masjid. Wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Tengok tapak kaki Nabi, yang kanan Nabi letak atas tapak kaki kiri, pacak macam tu, kan? Jadi ni tapak kaki kiri, ni tapak kaki kanan, letak macam tu. Sebagian ulama kata boleh juga berselang, letak di betih tu, kan? Tapi ini baring yang simple, bukanlah nak lena sepanjang malam tu. Ni baring sekejap, letih-letih baring sekejap, tak ada orang kan, macam tu. Dan sebolehnya keadaan kepala ke arah kiblat kalau baring, kaki ke belakang, jangan terbalik, kaki ke kiblat, dan dapat jadi sunnah. Begitu Jabir bin Samurah mengatakan, kerana Nabi SAW idza shallal fajri, Nabi bila dah selesai sembahyang subuh, tarabba' fil masjid majlis, Nabi duduk sila punya, kita duduk sila di tempat dia sembahyang, hatta tatlu'a syam, Nabi duduk macam tu bersila sampai matahari naik. Tuan-tuan dapat sunnah tuan. Duduk dalam majlis ilmu, duduk sila, tunggu kuliah sampai, saya pun nak tunggu nak kuliah sampai kita sembahyang sunat isyraq nanti, sampai matahari naik dan cerah terang, barulah Nabi bangun untuk sembahyang sunat isyraq. Isyraq tu bila tuan-tuan? Okey, tengok syuruk pukul apa? Katalah syuruk pukul 7 kot. Tak ada tu. Ada syuruk pukul 7. Kan? 7 kan? Lebih kurang lah, saya kata buat contoh senang, pukul 7. Syuruk tu maknanya matahari naik, tamat subuh. Subuh tamat. Syuruk katalah pukul 7, sekarang dah lebih dah 75 minit. Contoh lah, nak kira senang. Plus 15 minit lagi baru boleh mula sembahyang sunat isyraq.
campur 15 minit. Jadi 7.15, daripada pukul 7 syuruk, 7.15 boleh sembahyang sunat isyraq, sunat terpancar matahari. Seolah kalau bola matahari tu dengan laut naik sikit, itulah syuruk penamat subuh. Bila naik habis satu bulatan bola dia tu, bola matahari tu, berarti itulah isyraq. Jadi nak tunggu tu lebih kurang 15 ataupun 16 minit, baru boleh mula sembahyang sunat. Halal sembahyang sunat. Sebelum tu tak boleh sembahyang sunat lagi, tunggu sekejap. Sebab tu kita kuliah insya-Allah mungkin 7.25, 7.30 kita stop, ya. Isyraq 7 suku tadi boleh sembahyang isyraq, tapi kita lewat sikit lah. Dan isyraq ni pendek je masa dia, hanya ada 15 minit je isyraq. Jadi 7 suku mula isyraq, 7.30 penamat isyraq, tamat dah isyraq, 15 minit je. Isyraq sekurang-kurangnya 2 rakaat, lebih elok buat 4. Apa fadilat? Nabi kata siapa tunggu subuh tadi, lepas subuh tunggu sampai isyraq, dia sembahyang 2 rakaat, pahala macam dia buat haji dan umrah lengkap. Dapat pahala haji tiap hari, tuan. Rugi tak buat isyraq. Nanti kita buat lepas habis kuliah, ada masa kita buat isyraq sebelum kita surai. Lepas itu dah 7.30, berarti daripada syuruk sampai 7.30 30 minit, baru mula sembahyang duha. Baru permulaan sembahyang duha. Jadi isyraq lain, duha lain. Itu permulaan duha, tapi duha ni panjang. Daripada 7.30 tu penamat duha, 15 minit sebelum azan zuhur. Katalah zuhur 1.15, pukul 1 tamat duha. Panjang berapa jam kan? Daripada 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 1, 12.30, 5 jam setengah, hampir 6 jam waktu duha, panjang. Terpulang nak buat bila-bila kan? Tapi sebaik-baik duha adalah pertengahan ataupun 1/3 daripada berlalunya waktu duha. Ada tadi kita kira 5 jam, selepas sejam setengah. Jadi pukul 7.30, 8.30, lebih kurang pukul 9, 9.30, itu waktu yang terbaik untuk kita buat duha. Kalau nak buat 7.30 boleh tak? Boleh. Dah masuk dah. Okey, isyraq tadi hanya 15 minit. Ya, katalah kuliah ustaz ni panjang sangat sampai 7.40 baru habis. Tak dan buat isyraq tadi. Kita nak buat juga isyraq. Boleh buat tak? Boleh buat, dikira macam kita qada isyraq. Buat dulu isyraq. Niat saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Ya Taala. Buat 7.40 dah. Penamat dah isyraq, tapi seolah kita buat di luar waktu macam qada. Nanti buat duha lah pula. Jadi macam itulah keadaannya. Jadi Nabi akan duduk bersila, duduk sampai setiap pagi Nabi buat itu, sampai waktu isyraq barulah Nabi takkan balik daripada masjid. Ni hari ni kita berpulang buat sunnah, hari lain tak dan kot. Tuan-tuan bekerja, besok ada kuliah duduk. Masya-Allah. Tahniah pada kita dah amal satu sunnah dan berpeluang untuk buat pahala haji dan umrah dengan lengkap sempurna. Kita bawa jemaah pergi haji, belum tentu sempurnanya, belum tentu lengkap, macam-macam tapi dengan sembahyang isyraq 2 rakaat, pahala jaminan daripada Nabi, pahala haji dan umrah lengkap. Bukan berarti tak payah buat haji ustaz, saya dapat buat haji tiap hari ni. Taklah, haji kena wajib juga, kena pergi. Okey, jadi nak sebutnya boleh duduk bersila walaupun terlena, ternyingguk, tak batal wuduk, sebab tuan-tuan punggung kita rapat ke lantai, kira-kira tak keluar angin, tak batal wuduk walaupun terlena, selagi tak lentang. Kalau terlentang ke debu, itu batal wuduk kalau terlena lah. Jadi Nabi duduk bersila sehinggalah naik matahari terang benderang. Itu terang benderang masuk isyraq dah, barulah sembahyang sunat 2 rakaat. Hadis yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah muhtabiyan bi yadayhi hakadha wa wasafa bi yadayhi al-ihtiba' wa huwa al-qurfusa. Abdullah bin Umar kata, aku pernah tengok Nabi waktu Nabi duduk dalam Kaabah, dekat Kaabah, depan Kaabah dengan ihtiba'. Macam mana duduk ihtiba' tuan? Macam mana saya sebut? Tuan-tuan pacak lutut. Lutut naik, dua-dua kita peluk lutut. Itu ihtiba'. Boleh bayang tak? Kan? Angkat kaki
Kaki kita tak dua-dua macam tu, tapak kaki kita, lutut terpacak di atas, kita peluk lutut. Dada kita rapat ke lutut. Kalau perut tak sangkut tuan. Kalau sangkut perut tak boleh nak rapat. Itu panggil duduk, tu dia kedudukan ihtibak. Dua-dua belah itu. Dia panggil ihtibak. Jadi sama ada kita peluk dengan tangan ataupun boleh guna ihtibak ni. Kain syal ni, kain ni kita ikat belakang kita sampai ke depan lutut, ikat. Jadi macam gelang tu kan, kain bulatan, macam kain pelekat tu, sarung. Jadi sangkut lutut kita kat situ. Di tangan kita bebas lah sikit. Jadi pinggang kita pun selamat. Selalunya saya buat di dalam masjid, nak bawa kursi ni mana ada. Masjid Nabawi, Masjid Mekah lah. Masjid Haram tak ada, kita di masjid ada situ, okey lah juga, boleh nyanda kan, selamat sikit pinggang kita. Jadi kalau tak ada, ambil kain ni kita ikat kat lutut supaya boleh duduk dengan cara ihtibak. Seperti ini Abdullah bin Umar tunjuk ke orang duduk macam tu. Kemudian ia merenggangkan. Terkadang Nabi rapat, kadang-kadang Nabi longgarkan sikit. Taulah perut Nabi tak macam kita. Kita ni perut dia sangkut, tak boleh nak rapat. Itu salah satu cara duduk juga di qiyas sunnah. Kalau kita duduk macam tu dapat pahala. Lagi hadis yang lain, Qailah bin Makhramah radhiyallahu anha qalat raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun qurfusa. Aku pernah lihat seperti tadi juga, aku pernah lihat Nabi duduk qurfusa, tadilah dengan peluk lutut tu. Falamma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila aku datang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi' fi jilsah, Nabi duduk dengan penuh khusyuk, pejam mata peluk itu khusyuk. Tak disebut tidur, tapi Nabi khusyuk, tenang, sambil mikir, mungkin baca zikir dan sebagainya. Ur'idtu minal faraq, sehingga aku khawatir kondisi Nabi macam Nabi sakit tu. Kan bila kita khusyuk ni orang tengok, dia sakit ke tu? Kan? Rupanya lain tidur lain lah. Jadi Nabi khusyuk, nampak risau, aku nampak risau pula Nabi. Dia kata Nabi duduk lama macam tu. Jadi kalau kita duduk ihtibak tadi, lutut kita pacak, tinggi kan, itu kalau kita terlena batal wuduk lah, sebab punggung kita ternganga kan, punggung kira ternganga juga. Hadis Syadid bin Suwaid radhiyallahu anhu qala marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalis hakadha qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri. Jadi dia kata Syadid ni salah sahabat Nabi, Syadid nama dia, bin Suwaid. Aku duduk satu kedudukan, tiba-tiba Nabi lalu. Macam mana aku duduk? Aku duduk tangan kiri ni khalfa dhahri, aku tongkat belakang. Wa taka'tu ala iliyah, aku tongkat, duduk tongkat belakang itu. Ya. Maka Nabi kata ataqmud qit'atal maghdubi alaihim, adakah kamu suka duduk dengan cara kedudukan orang yang dimurkai oleh Allah? Tu duduknya tu duduk orang yang dimurkai oleh Allah. Kita duduk tongkat tangan di belakang itu. Ni tak boleh, makruh hukumnya. Kita tongkat tangan belakang. Dan ayat ni kata tangan kiri. Dan ayat lain sebut dua-dua tangan. Tongkat dua tangan belakang itu. Itu larangan menyerupai perbuatan yang Nabi larang. Nabi kata jangan, ni kedudukan ni taklah dicatat sebagai berdosa, cuma hukumnya makruh. Makruh ni berarti Allah tak suka duduk macam tu. Tak suka duduk macam tu. Jadi kadang kita nak menyanda. Nak menyanda sama ada kita ada kerusi, nyanda dinding, nyanda tiang, jangan menyanda ke tangan kita di belakang macam tu. Seorang Muslim wajib dia membezakan dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan larangan tadi ni. Kedudukan. Kenapa Nabi nampak kedudukan tu banyak orang kafir duduk macam tu? Sebab mereka duduk menghadap berhala dia. Orang kafir Quraisy, dia berhala kan tinggi, patung berhala dia tinggi. Jadi bila nak duduk sambil tengok muka berhala dia, tongkat macam tu, tongkat belakang tangan. Nabi tak suka kita duduk macam tu. Jadi jangan elok kita abaikan, tinggalkan. Masya Allah, cantik hadis. Yang pertama tadi boleh duduk sila, itu tak ada masalah, sunnah Nabi.
ini kedudukan duduk yang tunggu lama, baik duduk sila. Ataupun ihtibak dengan peluk lutut tadi, peluk paha kita dan lutut, itu ihtibak boleh. Tapi jangan, yang tak boleh meniarap. Kalau bab baring jangan meniarap. Nak tidur lentang ataupun atas rusuk kanan. Dan apa lagi, jangan duduk tongkat dua-dua tangan di belakang, ataupun dalam riwayat ni sebut tangan kiri, dia tongkat tangan kiri. Sebagian ulama mengatakan masih boleh kalau sebelah kanan sahaja, sebab riwayat ni sebut kiri. Ada riwayat lain dua-dua tangan, tak ada yang kanan saja, berarti kanan tu masih boleh. Kita letih sangat, tongkatlah kanan, buat sementara waktu, sekejap, tapi jangan lama, supaya kita elak daripada perbuatan yang dilarang, nampak macam serupa pula. Adab duduk dan sikap terhadap teman. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisih. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang di antara kamu mengusir orang lain daripada tempat duduk dia, kerana nak suruh dia nak duduk. Contoh, kita datang masjid waktu Jumaat penuh, saf pertama, kita main nak duduk, kita haji, budak belakang lah, ataupun kita suruh Pak Haji belakang, ini tempat saya, padahal kita tak ada tempat pun, maksud bukan tempat kita pun. Ini makruh, jangan duk larang, jangan halau orang macam tu, walaupun kita selalu semayang duk tani kan. Kecuali lah imam tempat yang khas, seperti Bilal kita tempat dia khas, itu lain, jangan kacau. Itu kalau ada duduk. Kalau tempat yang dah dikhususkan, jangan duduk. Oh, ni khusus untuk imam, belakang imam Bilal dan sebagainya kan, belakang imam, jangan kita duduk situ. Kalau imam suruh kita bangun, kena bangun lah. Itu memang dah tempat khas. Adapun umum macam ni, kalau kita datang awal, kita duduk kat sini, tiba-tiba dah ada orang, jangan duduk, ni tempat saya ni, bangun. Tak boleh, berdosa macam tu. La yuqiman ni, sebab apa kata berdosa? Sebab Nabi sebut dengan tekanan, sebut dengan paksaan, jangan sama sekali. La yuqim, nama syarat disebut takkid, disebut dengan takkid, jangan sama sekali kamu membangunkan seorang daripada tempat duduk dia untuk kamu nak duduk tempat dia. Jangan, tak boleh. Dia dah duduk sudah, walaupun kita selalu tempat kita tertentu, tapi dia dah duduk, dah biar, jangan halau dia. Walakin tawassa'u wa tafassahu, tapi kalau kita nak duduk juga, minta izin dengan dia. Boleh kamu suruh dia enjak-enjak sikit, boleh. Boleh minta izin, saya nak duduk sebelah ni, ada ruang sikit ni, boleh kiri kanan sikit, enjak sikit. Itu boleh dengan cara demikian. Adapun halau dia, bangun-bangun ni tempat saya, mana boleh, saya selalu duduk kat sini, itu tak boleh. Wa tafassahu. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza qama lahu rajulun min majlisi lam yajlis fi. Sehingga Abdullah bin Umar nak jaga adab Nabi ni, kalaulah ada orang bangun tadi, macam katalah Haji, dia duduk situ, orang penuh semua, tiba-tiba dia bangun pergi tandas ke belakang, kita duduk tempat dia. Abdullah bin Umar tak nak buat itu. Kawan tu bangun pergi sana, dia takkan duduk tempat kawan tu, sebab takut dia datang balik nanti. Kita tak nak kan. Abdullah bin Umar jaga semua. Kecuali lah kita nampak dia dah keluar naik kereta balik dah, boleh dah kita duduk tempat dia. Tapi dia keluar nampak macam pergi ambil barang belakang tu, masuk duit dalam tabung tu je, ataupun pergi tandas je, mungkin dia akan datang balik sini. Kalaulah kita perlu nak duduk balik tempat kita, macam Tuan Haji nak duduk balik sini, pergi sana balik, duduk sini balik, elok kita letak tanda. Contoh ni, letak tanda tu, ataupun botol air kita kan, tanda kita, nanti kita nak duduk balik sini, supaya orang lain tak ambil tempat kita kan. Kalau tak ada tanda tu, orang dah duduk, kita tak boleh nak halau kan. Tak boleh nak halau. Kecuali kita dah letak tanda, tiba-tiba kawan tu pergi angkat tanda kita dah letak sejadah kita punya, orang lain datang buang sejadah kita tak ni, kita boleh ambil balik, tuntut balik tempat kita tadi. Jadi dalam hal ni, larangan seorang memaksa orang, menghalau orang bangun daripada tempat duduknya kerana dia nak duduk tempat tu. Seperti juga kerusi, ialah tempat menunggu kita kan, hospital menunggu, ada kerusi-kerusi tu,
ruang reception tu ada kerusi, tu buat kita guna kaedah ni. Jangan kita bangun-bangun kecuali kita minta izin. Boleh saya sakit ni, tak boleh nak diri. Boleh izin saya duduk. Minta izin boleh. Tapi halau ni tempat VIP ni duduk. Jangan, tak boleh, itu haram. Meskipun yang baru datang itu lebih mulia, ulama ke, VIP mana ke, jangan halau. Minta izin boleh. Kita nampak dia uzur, macam kita naik bas semua-semua tempat duduk kan, tu boleh praktik hal ni. Kita tak boleh nak suruh dia bangun kecuali dengan minta izin. Yang ada uzur ataupun orang tua yang uzur boleh minta izin. Hukum ini berlaku bagi lelaki dan perempuan. Para fuqaha membuat pengecualian, iaitu jika telah dimaklumi bahawa ada orang yang biasa duduk tempat tertentu di masjid untuk mengajar. Contoh, ni memang kuliah, tempat kerusi kuliah, tuan-tuan main duduk sini, kena halau tuan-tuan. Ustaz nak main ceramah kan? Tempat Bilal lah, tempat Bilal. Orang dah tak sejadah Bilal, sejadah yang kedua sebelahnya, mungkin ada orang khas. Jangan duduk, jangan. Atau jangan duduk. Kalau dah duduk boleh dihalau. Ni tempat khas ni. Ni imam dengan Bilal dengan imam kedua ketiga. Jangan marah lah, sebab memang dah ada tanda, ada khas. Maka ia boleh diminta bangun untuk dipersilakan kepada guru lain ataupun tempat yang dikhususkan. Demikian halnya dengan pedagang di pasar. Jika ia sudah biasa menempati lokasi tertentu, maka ia boleh mengusir orang lain yang menempati. Kalau memang tu lot dia, orang main menegak, bolehlah halau sebab memang dia punya. Para fuqaha juga mengecualikan hal-hal ini. Ini tidak bertentangan dengan anjuran untuk bangkit dari tempat duduk untuk menghormati orang alim. Kalau dia sendiri bangun, tak ada masalah. Dia sendiri bangun untuk orang tua duduk, tu tak dilarang, bukan disuruh bangun. Dia sendiri nak bangun, tak apa itu. Tetapi Ibnu Umar tidak akan melakukannya. Cuma Abdullah bin Umar tadi kata, aku tak nak duduk juga walaupun dia bangun, sebab tawaduk dia, sifat wara' dia. Selain itu, hadis ini juga berisi anjuran untuk memperluaskan tempat duduk untuk orang yang baru masuk. Jadi kita, Pak Haji tu datang tengok ni tak ada saf, jangan kita pun kangkang lagi luas, terus bagi duduk. Jadi kalau kita genjak-genjak, bagilah dia boleh masuk juga, ada ruang lagi, maka Allah akan lapangkan kedudukan kita dalam kesempitan nanti. Bila kita sempit, Allah lapangkan. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa hadis. Yang satu ni yang pendek, Nabi kata, qama ahadukum majlis summa raja'a ila fa huwa haqqu bih. Kalau seorang lelaki macam tu Haji duduk sini, dia pergi tandas, dia balik, nak duduk balik tempat dia, dia berhak. Tapi lebih baik ada tanda tadi, letak kain ke, letak kopiah kita ke, macam di Mekah contohnya. Kadang kita letak, kita nampak ada tanda kopiah kat sini ni, ada tadi dia bangun pergi siap. Jangan duduk tempat dia. Jangan duduk tempat dia, kerana menghormati dan itu adab. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa hadis yang telah kita baca tentang adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat praktik dalam kehidupan kita dan semuanya menjana pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fihi. Allah barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadha, barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.